Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertama sekali kita sama-sama panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada pada tanggal 14 Rabiul Awal tahun 1435. Maksudnya 2 hari telah berlalu, iaitu hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di rata-rata masjid, di surau-surau, di pejabat, di sekolah, di universiti, mana-mana juga ada program-program sambutan Maulidur Rasul. Semuanya sambutan yang dibuat itu ialah supaya kita lebih mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah satu perkara yang salah, bukanlah satu perkara yang disebut sebagai bid'ah yang boleh menyebabkan rosak akidah kita. Sebab apa? Di dalam masyarakat hari ini kita ada golongan-golongan manusia yang berpendapat kalau sekiranya kita buat sambutan ini adalah satu benda yang batil, adalah salah. Pasal apa raja sambut hari berseni dia, kita tak dilarang sultan. Buat keluar fatwa dilarang sultan. Sultan tak boleh sambut sebab ni satu benda bid'ah, tak ada dalam Islam. InsyaAllah sekali lagi saya akan sebut satu hadis yang Nabi SAW sendiri sampaikan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah dilahirkan, telah diputerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada pagi subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal menurut kesepakatan ulama. Dan kalau kita rujuk di dalam kitab Rahiqul Maktum pun sama, kalau kita rujuk di dalam kitab Fiqhus Sirah pun sama, dan di dalam kitab Sirah Nabawiyah, iaitu karangan Syekh Mustafa As-Sibai pun sama juga. Banyak kitab-kitab yang dikarang oleh alim ulama, mereka ini bersepakatan bahawa Nabi SAW dilahirkan pada tanggal tarikh tersebut, dan baginda Nabi SAW juga diwafatkan juga pada tarikh yang sama. Nabi SAW adalah manusia yang disebut sebagai a'zamu khalqillah. Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi, sebelum Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabi-nabi yang lain sebelum, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat dan juga iblis. Iblis pada satu ketika itu dulu dia adalah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan banyak nikmat. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan kepada iblis. Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu ialah dia ni satu makhluk yang mustajab doa. Dia ni satu makhluk yang bila diangkat tangan, menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doa dia. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan Adam alaihi salam, apabila Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada iblis supaya sujud tanda hormat kepada Adam, sebab Adam ni lebih pandai, lebih banyak ilmu, lebih daripada kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan. Sebab apa? Sebab dalam manusia, dalam di kalangan manusia itu terdapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut Muhammadun basyarun la kal bashar. Muhammad itu dia ni adalah manusia, tetapi dia ni tidak seperti manusia-manusia lain. Bal huwa kal yaqutu minal hajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ini disebut sebagai al-yaqut, iaitu permata di kalangan manusia-manusia, di kalangan batu-batu.
Iaitu di kalangan batu-batu yang banyak ni, kita manusia ini diumpamakan sebagai batu-batu, dan Nabi SAW diumpamakan sebagai sebuah permata. Jadi dengan Nabi SAW kita mendapat cahaya iman di dalam kehidupan kita. Dengan adanya Nabi SAW kita mendapat cahaya Islam, cahaya ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada cerita sebelum baginda Nabi SAW dilahirkan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan berlaku satu peristiwa besar di dalam kalangan masyarakat Quraisy di Mekah. Kalau tengok di dalam kitab fiqh sirah, Allah Subhanahu wa taala memilih bumi Mekah sebagai satu tempat pancaran cahaya Islam adalah disebabkan orang-orang Mekah pada ketika itu mereka ini tidak terpengaruh dengan kuasa Parsi. Itu puak-puak Parsi ini terdiri daripada golongan orang-orang yang sembah api, puak-puak Majusi. Nah, geng-geng Majusi ini mereka sembah api, dan api yang ada di negara dia itu telah dinyalakan beratus ribu tahun dan tak pernah terpadam. Jadi orang-orang Rom pula, orang-orang Mekah, mereka ini yang duduk di Mekah ni juga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya dan juga fahaman orang Rom. Walaupun Rom pada ketika itu satu kuasa besar, dan orang Rom sendiri tak pandang kepada bumi Mekah pada ketika itu. Dan orang-orang Rom ini juga, mereka ini adalah di kalangan orang-orang Kristian. Mereka ada satu gereja yang sangat cantik, dibina oleh Abrahah al-Ashraf. Nah, jadi kita pun ingat nama Abrahah dulu. Jadi dia bubuh nama anak dah, nama cucu Muhammad Abrahah dah. Al-Ashraf nak dengar sedap ni, bubuh nama Abrahah al-Ashraf. Rupanya satu ketua, satu orang kufar yang cuba meruntuhkan Kaabah. Jadi kemudiannya timbul rasa dengki. Sebenarnya rasa dengki ini tuan-tuan bukan hanya terkena kepada manusia. Rasa dengki ini telah terpalit di hati manusia sejak Allah Subhanahu wa taala izin kepada iblis. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata kullu ummati yadkhulu dan jannah illa man aba. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW sebut, Nabi kata man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad aba. Nabi SAW pernah meriwayatkan satu hadis. Nabi kata setiap umat aku ni akan masuk syurga. Setiap umat aku ini, mereka ini akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada di kalangan umat-umat aku ini yang mereka sendiri tak mau masuk ke dalam syurga. Mereka pilih tak mau masuk ke dalam syurga. Macam kita tuan-tuan, kita ni sebenarnya yang duduk atas muka bumi hari ini, Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita pilihan. Sama ada kita nak jadi baik, sama ada kita tak mau jadi baik. Allah Subhanahu wa taala bagi kuasa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala aktifkan otak kita. Kita ada otak, kita ada hati, kita ada perasaan, kita ada rasa. Jalan mana yang kita pilih, jalan itu adalah jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala juga bagi pilihan kepada kita, sama ada kita nak masuk syurga ataupun kita nak tinggalkan syurga, nak pilih jadi ahli neraka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana rupa bentuk ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana rupa bentuk ahli syurga. Ahli syurga ni macam mana kita duk baca dalam surah Yasin, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang duduk di dalam syurga ini, mereka ini sentiasa sibuk dengan merasai nikmat yang pada ketika dulu mereka menolak nikmat di atas dunia ni. Mereka tinggalkan nikmat sewaktu duduk atas dunia. Macam mana kita hari ini, ada di kalangan kita yang sanggup bangun subuh, sanggup bangun awal, sanggup baca Al-Quran walaupun mata duk pedih-pedih lagi bangun. Hari ini tuan-tuan, saya pergi ceramah di satu sekolah. Nah, jadi ceramah Maulidul Rasul, cerita pasal Nabi. Nah, cerita dekat anak-anak kita. Walaupun tiap-tiap tahun dijemput, kita pergi ceramah, bagi ceramah, masih ramai lagi di kalangan anak-anak kita yang tidak mengenali baginda Nabi SAW macam kita. Kita kalau orang tanya nama Nabi, kita boleh jawab. Nama mak Nabi, ayah Nabi, kita boleh jawab. Tapi kalau orang tanya Nabi SAW dilahirkan waktu bila? Itu susah sikit, dah jadi susah. Kemudian bila ditanya pula, Nabi SAW dilahirkan di rumah siapa? Masa tu bukan ada hospital, JH tak nak lagi.
apa semua ni tak ada lagi. Kita dah ni hebat. Beranak nak lahirkan anak ni pilih hospital hebat mewah. Sebab tu hari ni kita jadi golongan manusia yang tak pernah rasa susah. Sebab tu dah kita pun buat ibadat kita pun kurang kualiti. Sebab kita tak pernah rasa susah. Berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dilahirkan di mana? Di rumah Abu Talib. Di rumah Abu Talib. Iaitu rumah siapa? Rumah pak nakan Nabi. Rumah pak nakan Nabi. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan begitu, seperti mana juga Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan pancaran Islam turun di bumi Mekah. Sebab apa? Sebab orang-orang Mekah pada ketika itu mereka ini tidak terlibat. Mereka ini tidak terlibat dengan pengaruh Parsi dan juga Rom. Tetapi Abraham satu makhluk dengki. Yang macam mana saya cerita Iblis tadi. Iblis satu makhluk dengki. Asalnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia nikmat, kehebatan, kelebihan, tapi disebabkan sifat hasad, sifat dengki yang ada di dalam hati dia, sebab itulah dia pilih untuk ingkar kepada Allah. Dia pilih untuk abah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan istikbar. Dia jadi sikap takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah juga Abraham bila dia tengok orang dah makin ramai pergi ke bumi Mekah. Kemudiannya pergi tawaf di kawasan Kaabah yang hanya satu tempat yang tak cantik pun. Satu tempat yang tandus, satu tempat yang tak ada apa-apa. Kemudian timbul rasa tak puas hati sebab dia buat satu gereja yang cantik di negara dia tapi orang tak pergi. Allah Subhanahu Wa Taala pilih bumi Mekah itu disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala nak lahirkan, nak pancarkan seorang nabi di situ. Dan kemudiannya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Abraham ni jadi marah dan kemudian dia sampai di bumi Mekah. Sebelum lahirnya Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjuk kekuasaannya, dah tunjuk dah bukti-bukti kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada ketika itu pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, mereka ni semua tahu lah bahawa akan lahir seorang Nabi, cuma mereka tak tahu pada bila masa. Mereka dah tahu dalam kitab-kitab mereka ni dah diceritakan tentang seorang manusia yang akan lahir dan kemudiannya dia ni akan memimpin dunia pada masa akan datang. Dia ni akan bawa cahaya Islam, dia ni akan bawa cahaya iman. Tapi Abraham dia ingkar, dia tahu benda-benda ni semua dia tahu daripada pendeta-pendeta dia. Tapi dia mai juga dan dia cuba runtuhkan Kaabah. Bila tuan Nabi Abdul Muttalib bagi dekat dia cadangan supaya jangan dimusnahkan Kaabah, tapi dibagi ditukar ganti dengan berapa ratus ekor unta, tapi dia tolak. Dia kata, Abraham kata dengan bangga, dia kata aku lebih kaya daripada hangpa dan aku lebih hebat daripada hangpa. Aku mempunyai tentera yang besar, aku mempunyai tentera bergajah. Dia kata lah ni, dia kata aku mai dengan satu tujuan, aku nak musnahkan Kaabah. Kemudiannya Abdul Muttalib pada ketika itu angkat tangan menadak mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berkata, dia kata, ya Allah, selamatkanlah rumah engkau ya Allah, kami dah berusaha sedaya upaya. Begitulah juga kita ni. Kita di zaman ini, hari ini kita dah berusaha dah. Kita buat macam-macam program di masjid, di surau, di rumah-rumah Allah, di tempat pusat-pusat pengajian, di pejabat, dan di merata tempat kita buat. Tapi ada lagi di kalangan manusia yang tak mau terima, ada lagi di kalangan manusia yang tak mau hadir, yang tunjuk keras hati. Sebab semua itu disebabkan hati yang sakit, hati yang marah dalam hati dia. Jadi ingatlah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, janganlah kita jadi seperti mana manusia-manusia ingkar pada zaman masing-masing yang Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan tentera Abraham dengan Allah Subhanahu Wa Taala arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu Wa Taala hantar satu burung dan kemudian burung ni bawa batu daripada neraka dan dilemparkan di atas tentera Abraham yang angkuh, yang gagah tersebut. Akhirnya tentera Abraham ini musnah disebabkan batu-batu kecil yang panas daripada api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka jadilah mereka ini seperti mana daun-daun yang dimakan ulat. Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk contoh yang sangat dahsyat. Tentera Abraham yang hebat itu musnah dengan hanya Allah Subhanahu Wa Taala hantar bantuan.
Begitulah kita ni kalau sekiranya kita sungguh-sungguh tolong agama Allah, bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terselamat dan kita tak akan tergolong dalam golongan orang-orang yang ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana disebutkan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudiannya selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi satu petanda kepada Aminah. Aminah ni mak Nabi. Nah, Aminah ni pada satu malam sewaktu dia dah mula kandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi bahawa ada satu cahaya. Cahaya tersebut mai dan kemudian hampir terkena dah, dia cuba elakkan cahaya tersebut. Tapi tiba-tiba cahaya itu masuk dan kena perut dia. Dan pada ketika itu juga Allah Subhanahu Wa Taala nampakkan kepada dia bumi Mekah yang gelap pada ketika itu. Bumi Mekah yang suram pada ketika itu. Bumi Mekah yang pada ketika itu bukannya satu bumi yang nampak hebat, tapi pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala pancarkan cahaya daripada perut Aminah, dan Aminah ni nampak habis, nampak bercahaya di kawasan kota Mekah. Jadi esok pagi ini dia bangun dan dia ceritakan kepada suami. Dia cerita kepada Abdullah. Dia kata, wahai Abdullah, dia kata semalam aku mimpi ada satu cahaya, kemudian cahaya itu masuk dalam perut aku, dan aku mendapat ilham bahawa yang anak yang aku kandung ni, anak kita ni akan jadi satu pemimpin besar pada satu ketika esok. Kemudiannya tak lama selepas itu Abdullah pun wafat. Abdullah meninggal dunia ketika Nabi SAW berada 2 bulan di dalam kandungan ibu dia. Jadi semua itu adalah rancangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi SAW apabila dia dibangkitkan sebagai Nabi, dia tidak dituduh terpengaruh dengan sifat ayah dia, terpengaruh dengan kebaikan yang dibuat oleh Abdullah. Dia tidak terpengaruh dengan mak dia, selepas itu mak dia pula, selepas itu tok wan dia pula. Dia tinggal dengan Abu Talib yang miskin pada ketika itu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selepas pada itu bila dah Nabi SAW dilahirkan, ada cerita di sebalik apa yang berlaku. Sewaktu Nabi SAW dilahirkan, golongan-golongan jin dan juga iblis pada ketika itu yang mereka ini boleh terbang naik ke langit. Mereka ni sebelum tu boleh terbang naik ke langit, kemudian curi cerita dan berita-berita yang telah diperkatakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit. Ini Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan berita kepada malaikat, dan malaikat ni duk cakap sama-sama mereka. Bila malaikat duk cakap ni, berita-berita ini dicuri oleh jin-jin dan juga iblis. Dan kemudian cerita-cerita ini disampaikan kepada kahin-kahin, tok-tok bomoh aduk tadi ni. Sebab tu kalau kita pergi berubat, tuan sampai lah ni, kalau pergi kat tok bomoh, sampai dia jumpa kat tok bomoh, naik langkah aduk tok bomoh kata, tahu dah sampai yang cerita apa kita. Pasal apa dia tahu? Pasal dia ambil iblis, dia ambil setan, dia ambil jin ni jadi pembantu dia. Nah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah dalam Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dah sebenarnya akan menambahkan fazaluhum rahaqa, akan menambahkan lagi kesombongan jin setan ni. Pasal apa? Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata aku jadikan manusia itu lebih baik, tapi bila kita tidak minta bantuan, pertolongan makhluk-makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta bantuan jin setan ni, jadi jin setan ni akan merasakan bahawa mereka adalah makhluk terbaik. Daripada abang kata Allah Ta'ala kata manusia ni hebat, Allah Ta'ala kata manusia ni baik, manusia ni bagus. Pasal apa yang dia pergi minta tolong kami? Nampak sangat akan menambahkan lagi kesombongan iblis dan jin setan. Jin setan iblis ni pada ketika tu mereka ini Allah SWT jadikan sayap. Lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Mereka ini Allah jadikan mereka ini boleh terbang, dan kemudian mereka boleh terbang ke satu tempat kepada tempat yang lain dengan cepat. Sebab Allah anugerahkan sayap pada mereka. Tapi mereka duduk terbang naik ke langit sampai ke bumi, naik ke langit sampai ke bumi. Tapi pada hari lahirnya baginda Nabi SAW, mereka ini telah hilang kuasa, hilang keupayaan. Terbang saja mereka naik ke langit, maka akan terbakarlah sayap mereka. Dan kemudian balik mai mereka pun dijumpalah dengan JKK mereka lah. Iblis ni kira JKK kampung mereka lah, ketua lah. Tapi JKK jahat lah, JKK kita baik, dan bantu rakyat apa semua ni, sampai menyebabkan kita pun lah ni alhamdulillah lah, kangkung pun turun harga.
Jadi kangkung pun turun harga. Nampak, kita pun tak ada masalah. Siapa yang minyak apa tak apa nak cukup, blender kangkung. Buat ayam, juris masuk dalam minyak, lanteng minyak, boleh. Nah, dan kemudian apa jadi tuan? Iblis yang duk naik turun ni, akhirnya dia tak boleh naik, dan dia perintahkan kepada semua jin-jin yang ada ni supaya terbang ke seluruh pelosok dunia. Jadi terbanglah jin-jin ni, terbang pergi ke seluruh pelosok dunia, dan kemudian dibawa balik satu berita bahawa lahir seorang bayi, dan bayi ni tak pernah dilahirkan dalam keadaan yang macam tu. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan tangan dia terbuka, dan kemudian lahir dia pula dalam keadaan kepala dia mendongak ke langit, dan lahir pula dia ni dalam keadaan dah berkhatam. Lahir dia bersih, cuci bersih. Kita lahir penuh dengan darah apa semua ni, kena net ambil cuci pula, tonggek kepala kaki nak kepala tubuh duri liak semua baru. Nah, kemudian suara pula setelah masuk ke hidung ni, isap kuman-kuman yang ada dalam tubuh ni. Tapi Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yang paling baik. Sebab apa? Sebab dia disebut sebagai a'zamu khalqillah. Dia ni adalah satu makhluk yang paling baik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ramai di kalangan makhluk-makhluk yang pernah Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, tapi Nabi adalah satu makhluk yang paling baik diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudiannya api-api, contohnya api di negara Parsi, api yang telah dinyalakan selama beratus-ratus tahun, kemudian terpadam pada hari dilahirkan baginda Nabi SAW. Jadi orang-orang Parsi pada ketika itu heran, pasal apa jadi macam ni, dan pasal apa mereka jadi macam mereka rasa macam ada satu musibah yang akan melanda mereka. Orang-orang Rom pun sama. Tembok besar yang dibuat oleh orang-orang Rom, oleh Raja Rom pada ketika itu, jadi retak dan hampir terbalik. Dan mereka jadi pelik. Semua orang jadi pelik. Dan pokok-pokok pada ketika itu tunduk tanda hormat kepada kelahiran Nabi SAW. Binatang-binatang ni bercakap-cakap sama mereka. Unta bercakap, makhluk-makhluk lain semua bercakap memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melahirkan manusia yang disebut sebagai wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin, manusia yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Ikan-ikan di laut pun lompat turun seronok sebab lahirnya seorang manusia yang disebut sebagai rahmatan lil alamin ataupun a'zamu khalqillah. Bila lahirnya Nabi SAW, semua makhluk rasa seronok sebab lahir dia satu makhluk yang baik, satu makhluk yang paling baik, satu makhluk yang akan bawa kebaikan dan kesejahteraan kepada alam manusia. Sampai hari ini kita merasakan nikmat tersebut. Hari ini tuan-tuan, kita rasa nikmat iman, kita rasa nikmat Islam. Bukannya kita sambut Maulid Rasul hari ini hanya disebabkan kita nak tunjuk yang kita pun ada Nabi. Tapi sebenarnya kita sambut Maulid Rasul adalah semata-mata untuk kita tunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi SAW. Macam mana yang kita ketahui, contohnya tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melakukan ibadat salat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak melakukan salat. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita berpuasa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berpuasa. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita melaksanakan ibadat haji, kita juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak melaksanakan ibadat tersebut. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita supaya berselawat ke atas baginda Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga berselawat ke atas Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikat berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Bagaimana yang selalu kita buat dalam tahlil, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita jangan jadi orang yang sangat rigid ataupun sangat ekstrim. Kadang-kadang bukannya kita buat sambutan ni hidup bakar lilin, kemudian kita buat benda pelik-pelik. Pasal apa sambutan tahun baru tak dihalang? Pasal apa sambutan tahun baru yang ada unsur maksiat, yang ada unsur maksiat, yang ada unsur kerosakan sosial di kalangan remaja kita. Tengok berapa ramai remaja kita yang rosak pada malam tahun baru.
pada malam 31 Ogos. Pasal apa program yang macam ni tak dihalang? Pasal apa program-program sambutan Maulid Rasul yang boleh menambahkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalang oleh sesetengah orang? Sebab apa? Tuan-tuan, balik renung dan kita lihat, inilah antara golongan-golongan manusia yang mereka ini sebenarnya ada rasa tidak kepuasan hati di dalam hati mereka. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni jangan hidup atas muka bumi ini dalam keadaan sombong. Jangan rasa kata kita ni banyak ilmu. Jangan rasa kata kita ni orang hebat. Tapi kita kena sentiasa tunduk macam mana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajak kita supaya jadi seorang manusia yang kathirud dhara'ah. Nabi ajar kita supaya jadi manusia yang kathirud dhara'ah wal ibtihal. Nabi ajak kita supaya jadi golongan manusia yang banyak mohon, kathirud dhara'ah, banyak merendah diri kepada Allah. Wal ibtihal, banyak minta dari Allah Subhanahu wa taala supaya menandakan yang kita ni adalah satu makhluk yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat manusia, umat pada zaman hari ini, kalau tengok di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu hadis pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan Salman Al-Farisi dan juga Sayyidina Uthman bin Affan. Kemudiannya bila bersembang mereka ni di bawah satu pokok, duduk di bawah pokok. Kemudian di tengah-tengah sembang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam goncangkan pokok yang ada di bawah, ada yang mereka duduk di bawah. Bila goncang pokok ni, maka pada ketika tu luruhlah daun-daun kering. Bila luruh daun kering ni, kemudiannya sahabat-sahabat ni mereka tengok perbuatan Nabi, tapi mereka ni tak tanya Nabi. Mereka tak tanya Nabi, mereka tak rasa Nabi buat satu benda pelik, mereka tak rasa yang Nabi buat satu benda yang pelik. Sebab apa yang dibuat oleh Nabi disetujui oleh hati mereka, nak dipersetujui oleh hati mereka, dipersetujui oleh apa juga yang dibuat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tanya mereka, aku nak tanya Salman, aku nak tanya Uthman, pasal apa hamba tak tanya apa yang aku buat tadi? Sebab apa aku goncang pokok tadi, hamba tak tanya apa-apa, hamba tak kata apa-apa. Kemudiannya Sayyidina Uthman dan juga Salman kata, ya Rasulullah, kami ini telah apa yang kau buat, kami redha dan kami patuh. Sebab kami takut yang itu adalah wahyu Allah. Jadi kami tak berani nak tanya kalau sekiranya pertanyaan kami itu menyebabkan engkau terasa hati. Ya Rasulullah, jaga sungguh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga sungguh, tapi kita hari